Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon pengampunan Allah, perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita. Kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita hidayah, petunjuk dan hidayah daripada kitabnya supaya kita dapat peringatan insya-Allah taala untuk tazkirah harian kita. Kita akan melihat kepada surah As-Sajdah mula daripada ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah kita lihat kepada surah As-Sajdah. Surah ini setiap pagi Jumaat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan baca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Jadi di situ tentu saja ada banyak pengajaran kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih pada pagi subuh, itu pagi Jumaat itu untuk membaca surah As-Sajdah. Dan kalau kita renung isi kandungan ayat-ayat dalam surah Sajdah ni, dia mengingatkan kita kepada tentang hari akhirat. Sajdah dengan insan ni biasanya akan ingatkan kita tentang hari akhirat. Dan kalau solat Jumaat pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan baca surah Sabihismah dan juga surah Al-Ghashiyah. Dan di dua-dua surah ini ada ayat fadzakir, berilah peringatan. Jadi sebagai peringatan juga, peringatan tentang hari akhirat. Dan kata ulama, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni banyak ni tentang hari akhirat, tentang peristiwa hari akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala pada beberapa ayat yang kita baca ni menjelaskan kita tentang keadaan dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang tak percaya tentang hari akhirat. Ini kita ambil pengajaran, kita ambil pengajaran tentang nasib mereka yang tak percaya, yang lalai, yang tak hiraukan tentang hari akhirat. Allah kata di sini, wa qalu idza dhalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid. Mereka ni orang-orang kafir, mereka berkata, mereka bertanyalah, tapi pertanyaan bukan nakkan kebenaran. Pertanyaan macam mengejek lah, macam mengejek, nak main-main.
Adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah dan masuk kubur lah, maksudnya kami akan dihidupkan semula dalam bentuk kejadian yang baru. Jadi mereka bertanya ni bukan bertanya nakkan jawapan, tapi bertanya ni untuk mengejek, untuk memsendakan, untuk menganggap remeh lah tentang isu kebangkitan, isu akhirat ni bagi mereka ni macam ada ke tak ada ke, tak serius mereka tentang kehidupan hari akhirat. Okey jugalah tuan-tuan kita cakap orang-orang kafir ni, orang yang kalau ayat ni turun ni orang-orang Quraisy lah. Orang-orang Quraisy yang tak percaya tentang hari akhirat, dia tak percaya tentang hari akhirat, dia tidak beramal. Dia tak percaya, pasal dia tak percaya tentang hari akhirat, dia tak beramal. Tapi apa masalah dengan orang Islam pula? Orang Islam sekarang ni, mereka ni percaya tentang hari akhirat, tapi mereka tak beramal. Yang tak percaya tentang hari akhirat, dia tak beramal lah. Tapi yang percaya, tak beramal pula. Ini pelik sangat. Ini super pelik punya. Kenapa awak yang percaya pula, awak tak beramal? Kalau yang tak percaya, memang dia tak beramal. Jadi ini jadi pengajaran kepada kita, peringatan kepada kita. Dan Allah kata di sini balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Mereka bukan tak percaya saja tentang hidup semula, bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang bagaimana peristiwa yang mereka akan hadapi, iaitu kematian. Kematian, semua kita akan hadapi dengan kematian. Kita setiap hari ini kita diingatkan supaya banyakkan ingat mati, kerana kematian boleh datang dengan tiba-tiba saja. Dia tak ada pemberitahuan, tak ada tanda-tanda. Biasanya wartawan bila ada kematian sibuk ada tanya, ada perkara pelik ke tidak arwah ni, ada perkara-perkara yang rasa macam aneh ke apa, dia suka tanya keluarga si mati ni. Biasalah dalam surat khabar tak ada pelik-pelik tuan-tuan. Kalau kita nak mati ni, kalau malam ni kita mati atau sekejap lagi kita mati ni, tak ada pemberitahuan lagi. Terus malaikat terus ambil nyawa kita, macam orang aksiden lah. Contoh, kalau pagi ni ada seorang tu aksiden, mana dia tahu waktu sarapan, waktu sahur, lepas sahur aja keluar pergi kerja aja aksiden, meninggal. Baru-baru ni berita tentang sepasang suami isteri lah, itu ustazah kepada anak-anak saya ni, suami isteri balik dari Muar ke JB, meninggal di Senai, highway Senai. Begitu saja, meninggal. Tak ada pemberitahuan, tak ada apa. Itu menginsafkan kita bahawa kematian itu boleh datang bila-bila. Allah kata di sini, qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah, nyawa kamu akan diambil oleh malak, itu malaikat maut. Malaikat maut alladzi wukila bikum, yang ditugaskan, yang diwakilkan untuk berbuat demikian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Tadi ayat yang di atas ni, mereka tak nak jumpa biliqa, dia tak nak jumpa dengan Tuhan. Jadi suka tak suka, turja'un ini kamu akan dikembalikan. Kamu akan dipaksa untuk kembali, bukan atas pilihan nak kembali ke tidak. Biasa kita cakap dia kembali ke rahmatullah. Biasa orang meninggal kita cakap dia kembali ke rahmatullah. Dia bukan kembali, dia dipaksa kembali ke rahmatullah. Gitulah. Dia bukan dengan rela hati orang tu nak mati atau nak meninggal. Allah kata dia turja'un nak menunjukkan dikembalikan. Majhul, fi'il majhul di sini. Majhul, dikembalikan dengan secara paksa. Kamu satu hari kamu akan mati. Kalau sekarang ni kamu boleh lalailah, sombonglah, tak nak ingat tentang Allah Subhanahu taala. Tapi ingat satu hari malaikat hari akan tiba di mana malaikat maut akan cabut nyawa kamu dan kamu akan dipaksa untuk kembali kepada Allah Subhanahu taala. Saya nak bawa tuan-tuan ada satu hadis dalam buku ni.
Ini buku ditulis oleh oleh pensyarah saya. Pensyarah saya dulu ada tentang sebuah hadis lah. Ini dia. Dia dekat ada sebuah hadis dia sebut di sini. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad katanya, aku mendengar bapaku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memandang kepada malaikat maut di sisi kepala seorang lelaki Ansar, lalu baginda bersabda, wahai malaikat maut, bersantunlah, itu kasihan belaslah terhadap sahabatku kerana dia seorang mukmin. Lalu kata malaikat maut, wahai Muhammad, bertenanglah kerana aku sememangnya bersantun terhadap setiap mukmin. Ketahuilah bahawa tiada sebuah rumah pun di bumi ini sama ada di daratan ataupun di lautan, melainkan aku memeriksanya setiap hari sebanyak 5 kali, sehingga aku lebih mengetahui yang muda dan yang tua daripada diri mereka sendiri. Demi Allah, wahai Muhammad, jika aku ingin mengambil nyawa seekor nyamuk pun, aku tak akan mampu sehingga Allah yang menyuruhku mengambilnya. Kata Ja'far ni dia bagi komen, saya mendapat tahu malaikat maut memeriksa mereka pada setiap waktu salat. Apabila dia datang kepada seorang pada waktu matinya, jika orang itu seorang yang memelihara salatnya, dia akan menghampirinya dan menghalau syaitan daripadanya serta mengajar kepadanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat yang genting itu. Itu sebuah riwayat tentang 5 kali malaikat maut memeriksa kita. Jadi memang kita tak boleh lepas daripada malaikat maut ini. Sebenarnya dia perkara yang besar, tapi kerana kita lalai dengan dunia, kita sibuk dengan dunia, kita akan disibukkan dengan dunia ni sehingga kita lupa tentang appointment kita. Kita tak buat persiapan untuk appointment kita yang bila-bila. Kalau army ni seorang, kalau di Singapura lah, seorang army dia boleh call tiba-tiba saja, mesti dia standby. Dia standby bila-bila aku boleh on call boleh dikerahkan kerahan kita cakap tentera jadi tentera tu standby lah. Kita pun boleh diambil bila-bila masa nyawa kita diambil. Jadi tak ada masa untuk kita lalai sebenarnya, tapi itulah dunia ini kadang melalaikan kita daripada perkara kematian ini. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyakkanlah mengingati yang menghancurkan kelazatan, iaitu al-maut, iaitu mengingati maut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang orang yang tak buat persiapan, termasuklah terutamanya orang kafir, dan termasuk juga orang Islam kalau dia tak buat persiapan. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim, dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka, malu mereka, hina bila mereka ni perkara yang mereka lalaikan, atau mereka tak nak ingat atau tak nak fikirkan di dunia ni, sekarang ni di hadapan mereka, iaitu alam akhirat, di depan Tuhan mereka. Tak mau fikir, tak nak fikir tentang pertemuan mereka dengan Tuhan mereka. Sekarang ni mereka di depan Tuhan mereka. Mana nak lari, tuan-tuan? Macam seorang itu lari daripada seseorang itu, kemudian dibawa menghadap dengan orang itu. Macam mana perasaan dia? Jadi di sini malu tunduk mereka, sambil lepas tu merayu pula tu. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah nampak, kami dah nampak dah jelas urusan akhirat ini. Wasami'na, dan kami dah dengar sejelas-jelasnya apa yang dulu kami ingkari. Farji'na na'mal salihan, minta dikembalikan. Mereka minta, kembalikanlah kami ke dunia ini supaya kami dapat beramal saleh. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin. Allahu Akbar. Yakin ini, yakin dengan perkara ghaib. Akhirat ini perkara ghaib. Bila dah nampak perkara ghaib baru nak yakin. Keyakinan tu tak diterima. Keyakinan itu sia-sia saja. Keyakinan itu dia dah outdated lah. Kita kata keyakinan tu
bukan pada tempat dia. Tempat dia sekarang ni, di dunia ni kena yakin. Tapi dah bagi akhirat, baru nak yakin, dah tak guna. Atau seorang itu nampak malaikat maut jumpa dia, baru dia nak cakap, dia yakin dengan adanya malaikat, yakin adanya kematian, malaikat maut. Dah tak guna lagi. Keyakinan sebelum dia nampak perkara yang gaib. Jadi orang-orang gini, bagi mereka, rayuan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak terima rayuan, nak menangis berdarah pun, macam mana pun nak merayu dengan Allah. Kami bertaubatlah, kami insaflah, kembalilah kami ke dunia, kami nak akan beramal soleh. Apa saja rayuan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, walau syi'na la ataina kullu nafsin hudaha. Kalau kami kendaki, kalau Allah kendaki, Allah kata, kami akan beri petunjuk kepada semua orang. Kalau kami kendaki, kami secara paksa lah. Secara paksa Allah SWT boleh saja bagi semua orang petunjuk. Semua manusia petunjuk untuk beriman dan beramal soleh. Kalau Allah nak bagi petunjuk kepada semua orang, boleh saja. Tapi petunjuk untuk beriman dengan beramal soleh ini tak. Allah tak bagi secara force lah, secara paksa. Allah beri pilihan. Allah beri pilihan kepada manusia sama ada mereka nak beriman dan beramal soleh atau tak nak. Jadi kalau kita lihat orang ni tak beriman dan dia tidak beramal soleh, berarti dia yang tak nak. Bukan Allah paksa dia tak nak. Kalau orang kafir jangan cakaplah, kita cakap orang Islam lah. Kita kalau orang Islam, kalau kita sendirilah, kita tak nak beramal, itu choice kita lah. Itu pilihan kita. Kalau kita tak nak beramal. Contohlah ni last 10 nights ni, kita tak nak beramal. Kita nak kita tak nak rebutlah bonus, iaitu Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada hamba-hambanya. Itu pilihan kita. Dia tak nak beramal, Allah Subhanahu Wa Taala tak paksa dia. Itu pilihan dia. Jadi kalau Allah kendaki, Allah boleh beri kepada manusia semua manusia dapat hidayat. Tapi Allah tak lakukan. Allah ada hikmah. Allah dalam urusan mentadbir makhluk ni, Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah. Rahsia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan kepada manusia, semua manusia petunjuk. Walakin, akan tetapi haqqal qawlu minni, akan tetapi telah tetap siksaan daripadaku. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi sesungguhnya aku bersumpah, ini Allah kata, aku bersumpah aku akan penuhi neraka jahanam ini dengan jin dengan manusia. Yang pada masa jin dengan manusia mana satu, yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh. Itu dia, itu hikmah diadakan neraka jahanam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu dalam Quran ni ingatkan kita tentang azab, siksaan di dalam neraka, supaya tak ada hujah ke atas kita. Tak ada orang tak tahu. Dia tak tahu. I don't know about hell lah. Aku tak tahu tentang neraka lah. Allah. Orang jahat macam mana pun, dia tahu tentang hell tak? Tahu. Kalau dia cakap dengan kawan dia, cakaplah dia pun something jugalah. Dia pun something. Dia cakap apa? Go to hell lah. Dia cakap, go to hell. Dia tahu tak tentang hell? Dia tahu. Saya dulu ada satu kawan, Cina lah, NS dulu. Dia cakap apa, tuan-tuan, dengan saya? I sure go to hell one. Kita cakap, macam mana kau cakap? I sure go to hell one. Dia pun tahu tentang hell ni. Dia pun tahu tentang neraka. Jadi semua manusia tahu tentang neraka. Sama ada dia nak menghindari, menjauhi diri daripada neraka atau tidak. Itu isu dia. Jadi bagi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk, dia beramal untuk menjauhi diri dia daripada neraka. Bagi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tak beri petunjuk,
atas pilihan dia, bukan Allah tak beri tunjuk itu, beri petunjuk tu secara paksa, atas pilihan dia. Dia tak nak petunjuk, Allah tak bagilah. Dia sendiri yang tak nak. Dia sendiri yang tak nak, jadi Allah tak bagi. Apa dikatakan kepada dia, fadzuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza inna nasinakum. Oleh sebab kelalaian kamu, maka rasakanlah azab siksaan yang kamu lupa. Kamu lupa dengan hari pertemuan kamu ini. Kamu ini. Sungguhnya kami pun lupa tentang kamu. Kami tinggalkan kamu. Allah lupa seseorang itu, Allah tinggalkan dia dalam azab. Allah Subhanahu Wa Taala biarkan dia akan diazab. Dan ini satu templak, wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah azab yang tak putus-putus, azab yang kekal dengan sebab ada sebab dia apa? Bima kuntum ta'malun. Sebab dia disebabkan apa yang kamu kerjakan di dunia ini, iaitu tak nak beramal. Di dunia tak nak beramal, maka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan, ini menginsafkan. Semalam saya dapat video oleh seorang ustaz, sahabat saya lah, Ustaz Zul. Dia hantar video tentang kubur, tuan-tuan, tentang seorang syekh ni, dia masuk dalam kubur, dia demo, dia tunjukkanlah, inilah rumah kita, inilah rumah kita. Dia tunjuk, tengok berapa besar kubur ni semua. Ini menginsafkan, tuan-tuan. Kita tengok saja, kita sebenarnya tak ada alasan lah untuk kita lalai daripada akhirat ni. Tak ada alasan. Kubur depan kita. Kalau kita nak pergi ziarah kubur, senang aja. Kalau kita nak masuk dalam kubur pun, minta izin dengan penggali kubur pun, mereka akan benarkan kepada kita. Akhirat ni, benda akhirat ni memang benda ghaib, tapi dia punya tanda-tanda ada tak? Ada. Kubur sebab itu Rasulullah SAW suruh kita banyak ziarah kubur untuk ingat akhirat, untuk ingat kematian. Pergi ke kubur. Kita ziarah kubur je, kita dah nampak inilah tempat akhirat kita. Jadi macam mana seorang itu boleh lupa tentang akhirat sehingga dapat balasan yang teruk macam gini. Kita kata ini semua, tuan-tuan, bukan ini azab ni untuk orang kafir saja. Kepada orang Islam yang ahli maksiat pun kena juga azab ni kerana lalai. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ceritakan kepada kita orang yang tak lalai. Siapa yang mereka? Jadi ada dua golongan di sini. Tadi kita dah lepas bincangkan satu golongan, ini golongan yang kedua. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Ini dia. Sungguhnya yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat kami, kepada ayat Quran kami, hanyalah orang yang apabila diberi peringatan, dzukiru, diberi peringatan, kharru sujada, mereka segera merebahkan diri sambil sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, sambil sujud mereka memuji dan bertasbih serta memuji Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak bersifat sombong, takabur. Ini dia orang yang Allah Subhanahu Wa Taala puji. Mereka ni apabila diberi peringatan, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tak sombong daripada sembah Allah. Jadi contoh orang yang sombong nak sembah Allah, senang aja kita nak tahu. Kalau orang Islam lah, orang yang sombong adalah apabila azan dikumandangkan, kalau waktu masjid dibuka lah, dia terus keluar masjid. Dia tak nak solat. Itu orang yang sombong. Nampak sah betul-betul sombong. Bila Allah Subhanahu Wa Taala panggilnya, hayyalas salat, marilah solat, mari yang solat, dia membelakangkan diri dia, terus dia keluar daripada masjid. Banyak kita lihat, tuan-tuan. Kalau kita yang selalu pergi ke masjid, kita lihat ramai. Kadang dia pergi masjid bila nak hantar barang ke apa, bila dah habis kerja dia hantar barang, bila azan cabut dia keluar daripada masjid. Itu Imam Tabari cakap adalah tentang orang yang bersikap sombong. Salah satu ciri dia lah, cirinya orang yang tidak menyahut seruan azan. Sombong sangat di dunia ni. Yang panggil siapa tu? Bukan muazzin, sebenarnya Allah yang panggil. Hayyalas salah, hayyal falah, hayyalas salah, hayyal falah. Yang seru itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menyeru dia.
Tapi dia dengan sombong dia tak nak. Jadi orang yang betul-betul beriman dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tentang neraka, tentang syurga, segala ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, mereka ni adalah orang yang taat beribadat kepada Allah serta mereka tidak sombong. Dan lagi satu satu ciri mereka yang Allah puji, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka merenggangkan diri mereka dari tempat tidur. Jadi dia tinggalkan bantal, tilam kesayangan dia atau isteri yang dia sayang. Dia tinggalkan semuanya. Itu benda tu terus teranglah tuan-tuan. Kalau kita cakap, kalau pukul 2 pagi tuan-tuan, 2 pagi kita dalam bilik, sedang selimut, dalam selimut, bilik aircon, isteri sebelah. Apakah perkara yang paling seronok sekali, paling lazat sekali, paling bahagia sekali, paling sedap sekali lah untuk lakukan pukul 2 pagi. Dalam keadaan yang selesa sangat, tilam semua bagus semua, dengan aircon bilik. Adalah apa? Tidur lah. Tak. Ada perkara yang lazat lagi yang dia lakukan. Ini normal lah, normal punya time. Normal punya time, bukan dia tengah sakit ke, bukan dia apa. Normal punya time pukul 2 pagi. Apa perkara yang paling baik sekali? Tidur. Tarik selimut. Kalau pun dia terbangun pun, biasalah kita terbangun kan. Pergi tandas saja, tengok jam, baru pukul 2 pagi. Agak dia terus ambil wuduk. Biasa kalau saya lah terus tidur, sambung tidur balik. Tarik, itu yang paling seronok sekali untuk kita lakukan pada 2-3 pagi, pukul 2-3 pagi. Tapi orang ni tak. Ditinggal tempat tinggal mereka. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kerjakan solat tahajud. Allahu Akbar. Allah puji mereka. Dan tatajafa junubuhum anil madaji'i. Allah. Saya pernah berbual dengan seorang pakcik ni, dia bersih-bersih surau. Berbual sembang-sembang tentang solat, tentang ini. Dia ni tuan-tuan, saya sampai malu kalau jumpa dia. Dia cakap semenjak dia pencen umur dia 58 tahun. Waktu saya berbual dengan dia, umur dia dah 80 tahun. 80 saya ingat. So saya berbual dengan dia, dia kata semenjak umur dia pencen lah, semenjak dia pencen 58 tahun tu sampai umur dia 80 tahun, setiap hari pukul 2 pagi dia akan bangun solat tahajud sampai subuh. Saya cakap, pakcik tidur pukul berapa ni? Biasa je pukul 11, pukul 10, pukul 11. Pukul 2 dia akan bangun, dia akan solat tahajud. Allahu Akbar. Saya bila dengar sampai malu nak cakap saya ni ustaz. Terdiam saya dah pukul 2 pagi. Ni dah berapa tahun? 58 minus lah tuan-tuan. Belasan tahun ada dalam 60 adalah dalam kalau cakap 60, saya minus tahun 60 dengan 80 lah, 20 ajalah. Adalah dalam 23 tahun gitulah, 22 tahun. 20 tahun tak miss pun. Tak miss pun. 2 pagi tuan-tuan. 2 pagi ni. Kalau 4 pagi biasalah. Ini 2 pagi ni, hari-hari without miss. Itu cakap siang tak ngantuk. Siang biasalah tidur sekejap dalam 1 jam gitu. Sama juga kita pun tidur pun 1 jam juga gitu. Tapi setiap hari pukul 2 pagi, ya Allah, saya tengok, ya Allah, mudah-mudahan kita jadi macam dia lah setiap hari. Jadi Allah puji orang ni, mereka merenggangkan diri mereka dari tempat tidur. Kita tuan-tuan, kalau hari-hari biasa tak boleh buat, janganlah last 10 days pun kita tak boleh renggangkan diri kita di tempat tidur. Jangan sampai macam gitu teruk sangat. Ini 10 hari aja pun tak boleh ke? 10 hari saja. At least kita buatlah effort sikit. 10 hari ni last 10 days ni aku memang tak nak tidur sekejap ajalah. Sekejap aja tidur. Last 10 days ni, cubalah kalau kita dapat ni, jauhkan diri kita. Kalau dah itulah, kalau kita tempat rumah pun tuan-tuan, kalau kita tempat rumah pun jangan tidur atas katil. Jangan tidur di katil itu. First few nights boleh lah, tapi dia dah accumulate kita punya ngantuk. Bila satu kena pula Lailatul Qadar, kita terlajak dengan isteri pula. Habis terus. Rugi terus. Setahun lagi nak tunggu.
Jadi jangan tidur di katil. Turun bawah kalau saya lah. Turun bawah, tidur tak bawah sudah. Tidur ayam sekejap aja. Tidur itu. Bukan saya ni bukan nak cakap bagus sangat. Tak bagus lah, sebab itu tidur bawah. Kalau bagus, boleh dah biasa tu tidur tempat katil. Ini tak bagus lah ni. Tak boleh bangun kalau tidur dengan selimut, dengan katil di atas katil je tak boleh. Kena tidur bawah, kena paksakan diri. Salah satu apa ni petua dia, pakcik tu cakap tidur jangan tidur tempat-tempat yang empuk sangat. Macam tidur Rasulullah SAW lah, pelepah kurma saja gitu. Kita pun last 10 days saja. Last 10 days ni tidur tempat bawah. Kalau di masjid senang lah. Sebab itu masjid senang bangun. Kita bukan buat tilam kita. Kita tidur di bawah. Letak apa ni tikar ke apa. Tidur sekejap aja untuk sejam 2 jam aja. Lepas tu kita bangun. Itu tuan-tuan. Jadi mereka merengai, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan apa? Takut tak diterima amalan mereka, atau takut akan kemurkaan Allah, atau takut tentang neraka. Wa tama'an, dan tamak ni ingin memperoleh apa? Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tamak, keinginan mereka tinggi, untuk harapan mereka tinggilah untuk mendapatkan syurga. Jadi dua perasaan ini ada, takut dengan juga takut dengan juga harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan Allah sebut di sini bukan mereka dengan Allah saja mereka baik, tapi dengan manusia pun mereka baik juga. Contoh dia pada ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami rezekikan kepada mereka infak. Di sini Allah tak sebut infak apa. Dia boleh infak ni macam-macam jenis. Dia boleh yang wajib zakat lah. Zakat ataupun infak kepada keluarga, kepada anak, isteri, kepada ibu, ayah, kepada saudara mara, itu infak lah. Ataupun infak untuk jalan-jalan kebaikan, semualah. Umum saja. Umum mereka ni terlibat dalam amalan infak ni. Bukan kedekut sangat sehingga tak ada infak. Orang kalau kedekut sangatlah, bulan Ramadan ni 1 sen pun dia tak keluarkan. Duit banyak tapi 1 sen pun tak keluarkan untuk apa? Keluarkan most to most, dia keluarkan untuk zakat fitrah dia. Ini kita cakap memang super kedekutnya orang ni. Keluarkanlah duit kamu, apalagi dalam bulan Ramadan ini, untuk beri bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Itu. Jadi balasan mereka ni tuan, dia ada banyak pendapat tuan-tuan. Banyak pendapat tentang ayat itu. Ayat yang ayat yang ke-16 ni banyak pendapat. Yang paling popular adalah mereka yang solat tahajud. Tapi saya bawa guru saya punya buku ni, dia cakap di sini selain itu terdapat beberapa pendapat yang lain yang katakan mereka merenggangkan dari tempat tidur mereka. Iaitu yang pertama, dia kata solat Isyak juga dinamakan solat al-Atamah. Jadi siapa yang tunggu solat Isyak ni pun termasuk golongan ini. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia solat sunat antara maghrib dengan Isyak yang dinamakan sunat awabin. Mereka kerana para sahabat ni mereka berjaga dengan melakukan solat sunat antara maghrib dengan Isyak. Kedua. Yang ketiga, orang yang solat Isyak dengan subuh berjemaah termasuk. Imam Qurtubi cakap ini pendapat yang terbaik. Siapa dapat solat subuh berjemaah dengan solat Isyak jemaah termasuk golongan ini. Yang keempat, kata Anas, yang dimasukkan oleh ayat ni adalah orang yang menunggu solat Isyak yang akhir, kerana Rasulullah melewatkannya hingga hampir sepertiga malam. Jadi mereka yang menunggu solat Isyak, kerana orang Arab ni dia suka tidur selepas maghrib ni. Dia dah penat kan kerja kan, di ladang, kerja di kebun. Lepas tu dia lepas maghrib je dia tak boleh tahan, dia tidur. Tapi orang ni dia tak tidur, dia nak tunggu solat Isyak. Dia boleh termasuk dalam kategori ini juga. Dan tapi yang masyhur adalah orang yang buat solat tahajud. Selepas tidur lah. Tahajud ni bila kita dah tidur, kita bangun, itu dinamakan tahajud.
Balasan mereka apa tuan-tuan? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Kerana biasanya solat malam ni kita tak ada selfie lah. Saya pun tak ada terima lah orang selfie dia solat tahajud. Tak adalah, biasa solat-solat lain adalah. Kalau perkara-perkara lain, tapi tahajud ni tak adalah. Orang kita nak tunjuk-tunjuk dengan orang, senyap ajalah kita buat. Kita pun tak beritahu orang. Bangun pagi aja, salam tahajud. Wah, salam tahajud. Saya dah solat tahajud, anda pula bagaimana? Macam bagus pula dia nak tanya. Nak menunjuk-nunjuk, tak adalah. Biasa dia buat tahajud ini, biasanya umumnya manusia ni, orang Islam ni, dia rahsiakan solat tahajud dia tak ada nak tunjuk-tunjuk. Jadi bila dia rahsiakan solat dia punya balasan pun Allah rahsia. Fala ta'lamu nafsun. Ayat ini bermaksud maka tidak seorang pun, ini mereka yang beramal lah, tidak seorang pun mereka yang beramal, itu terutamanya yang solat tahajud ini, mengetahui satu persatu apakah yang dirahsiakan untuk mereka. Jadi dia punya balasan pun Allah rahsia. Kerana mereka merahsiakan amalan mereka, balasan dia pun Allah rahsia. Tapi Allah cakap balasannya min qurrati ayun. Qurrati ayun ni apa yang indah, sedap dipandang oleh mata lah. Itulah jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan amal yang mereka kerjakan. Jadi al-jaza min jinsil amal, kata ulama. Balasan itu ikut jenis amal. Jadi jenis amal dia rahsiakan amal dia daripada manusia. Dia rahsiakan dia punya tahajud dia. Maka Allah balas pun secara rahsia je. Allah rahsiakan, macam surprise lah. Bila di akhirat barulah dia nampak dia punya balasan itu. Kata Rasulullah SAW, balasan dia balasan di akhirat itu apa yang mata tidak pernah melihat, dan apa yang telinga tidak pernah mendengar, dan apa yang hati tidak pernah terdetik. Guru saya dia bawa satu riwayat. Sedap juga saya dengar riwayat ni, tuan-tuan. Dia kata okey, dalam riwayat ini Imam Ibn Jarir At-Tabari, dia cakaplah yang ayat yang tentang Allah rahsiakan daripada Abul Yaman Al-Hauza'i, dia berkata, maksudnya adalah syurga itu ada 100 darjat. Darjat pertama ini paling rendah, dia start off dengan paling rendah. Paling rendah daripada perak, buminya perak, tempat tinggalnya daripada perak, bekas minuman dan makanan dia daripada perak, dan tanah dia kasturi. Itu darjat pertama, yang daripada bawah lah. Darjat kedua daripada bawah, iaitu darjat yang kedua daripada emas, buminya emas, tempat tinggalnya emas. Itu istana dia semua emas lah. Bekas minuman dan makanan dia emas, dan tanahnya kasturi. Itu darjat kedua. Darjat ketiga daripada mutiara, buminya mutiara, tempat tinggalnya mutiara, bekas minuman dan makanan mutiara, dan tanahnya kasturi. Manakala ni dah 3 level yang bawah. Jadi ada 7 ada lagi 97 lagi level. Manakala 97 darjat lagi tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Kemudian Rasulullah SAW, bukan Rasulullah SAW, ini bukan hadis, ini daripada Abul Yaman Hauzani aja. Dia pun membaca ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Seorang itu tidak akan mengetahui apa yang dirahsiakan bagi dia. Sorry ya tuan-tuan, ini bukan hadis. Dia cakap Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan daripada seorang Abul Yaman Al-Hauzani. Jadi itulah tuan-tuan, sedikit untuk kita motivasi untuk kita ada lagi berapa hari lagi sebelum kita berakhir. Moga-moga dengan kita merenggangkan diri kita daripada tempat tidur kita, tempat tidur kita, Allah Subhanahu Wa Taala terima, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dalam keadaan kita beribadat. Bukan kita bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan kita tidur, tapi dalam keadaan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.